Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang pertama yang ingin membentangkan berkenaan dengan tentang aplikasi kaedah fiqh dalam ibadah haji dan umrah. Seterusnya, ahli kumpulan dalam kumpulan ini itu pertama Zaid bin Abdul Halim, Siti Zulaika binti Abdul Razak, Aisyah binti Saiful Azlin, Nur Syafiqah Nabila binti Muhammad Syuhaimi, dan saya sendiri Ika Mersida binti Jaya. Kaedah fiqh adalah suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Kaedah fiqh boleh ditarifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang telah diperkenalkan oleh para ulama bagi menjelaskan permasalahan-permasalahan yang baru timbul sabang hari. Kaedah-kaedah yang diperkenalkan jelas memberi impak yang positif dalam memelihara kemaslahatan ummah kini. Okey, terdapat 5 kaedah utama yang disepakati di kalangan para fuqaha. Salah satunya ialah kesukaran membawa kemudahan, kesukaran yang akan menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkan berdasarkan kaedah ini. Iaitu kaedah ini ialah kesukaran yang melampaui had biasa dan tidak mampu ditangguh oleh manusia pada kebiasaannya. Bahkan boleh memudaratkan diri seseorang serta menghalangnya dari melakukan kerja amal. Disyaratkan juga kesukaran itu umum berlakunya. Adapun kesukaran yang jarang-jarang berlaku, maka kesukaran itu tidak diambil kira. Kesukaran biasa yang wujud dalam melaksanakan kewajipan dan kerja-kerja seharian yang mampu dilakukan oleh manusia tanpa mendatangkan kemudaratan, maka kesukaran ini tidak menghalang dari tanggungjawabnya. Dari segi syarak juga tidak mengangkatnya seperti kesukaran bekerja, mencari rezeki, berjihad, menentang musuh dan sebagainya. Seterusnya saya akan menerangkan isu yang pertama, iaitu penangguhan ibadah haji akibat pandemik COVID-19 berlaku. Berdasarkan konsep syarak tentang maslahah dan mengaplikasikan salah satu prinsip fiqh, iaitu dipanggil sebagai kaedah fiqhiyah, iaitu menolak kemudaratan diutamakan dari mengambil kemaslahatan. Berlaku pertumbungan antara memperoleh kebaikan dan menolak kemudaratan, maka perlu diutamakan menolak kemudaratan. 3. Berlakunya penularan wabak COVID-19 pada musim haji tahun ini, maka perlu didahulukan menolak kemudaratan, iaitu dengan menangguhkan pemergian haji. Disebabkan kemudaratan yang ada bersifat pasti atau sangkaan kuat, ia boleh menggugat nyawa. Menolak kemudaratan diutamakan dari mengambil kemaslahatan. Pemergian haji ini dia membawa kemudaratan, iaitu berlakunya pandemik COVID-19 di negara Malaysia, dan diutamakan menolak kemudaratan dengan menangguhkan pemergian haji, kerana apabila tidak menangguhkan pemergian haji, maka boleh menggugat nyawa seorang manusia, dan sebagai pihak kerajaan harus mengambil tindakan dengan menangguhkan pemergian haji. Dan yang terakhir, dalam isu penangguhan ibadah haji semasa pandemik COVID, terdapat kaedah yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur. Jika kamu mendengar penyakit taun melanda di suatu kawasan, janganlah masuk ke kawasan tersebut, dan jika kamu berada di kawasan tersebut, janganlah kamu keluar dari situ. Hadis ini menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menyebutkan hadis ini kepada Khalifah Umar
bin Abdullah bin Al-Khattab ketika beliau bercadang pergi ke Syam semasa wabak taun sedang merebak di sana. Dan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab dia mendengar hadis inilah. Dan Amirul Mukminin ni Umar Al-Khattab ni dia membatalkan hasratnya untuk pergi ke Syam kerana dia mendengar hadis yang jika kamu mendengar penyakit taun melanda di suatu kawasan, janganlah masuk ke kawasan tersebut, dan jika kamu berada di kawasan tersebut, janganlah kamu keluar dari situ. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah Nabila Nimeti Muhammad Sami. Saya deklar di PH6C. Okey, saya akan bacakan isu nombor 3 iaitu pemakaian patrah al-naqah bagi wanita berhaid untuk menyelesaikan tawafnya. Nak beritahu, dalam ibadah haji dan umrah ini, tawaf adalah rukun wajib kita diperoleh dan tidak boleh digantikan dengan bayaran sekiranya kita tidak lakukannya. Yang kedua, menurut syarat sah tawaf adalah seseorang wanita mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Namun begitu, wanita yang dalam keadaan haid tidak boleh menyempurnakan tawaf pada waktu tersebut dan perlu menunggu sehingga keadaan suci bagi melaksanakan ibadahnya yang masih tertangguh. Yang ketiga, tinjauan dapati dua pandangan ulama yang bercanggah. Sebagai ulama berpendapat wanita yang hanya semasa hendak tawaf yang mempunyai fatrah an-naqah dibolehkan wanita itu laksanakan tawafnya. Manakala ada juga yang berpendapat tentang isu tersebut yang dalam fatrah an-naqah ni dikira tidak sah tawafnya. Yang keempat, haid ini merupakan darah keluar dari rahim wanita secara semula jadi walaupun dalam keadaan sihat dan tidak kira waktunya. Ini kerana seseorang wanita tidak mampu menentukan waktu haid bagi dirinya sendiri. Bahkan ada segelintir wanita yang pandai meneka tarikh kedatangan haid, tetapi tekaannya tidak bersifatkan tetap dan tepat dan bergantung juga kepada tabiat makanan, keadaan sekeliling maupun kesihatan seseorang. Yang kelima, tempoh untuk melaksanakan tawaf itu semula adalah tidak perlu menunggu sehingga 24 jam fatrah an-naqah. Sebaliknya, boleh terus dilaksanakan tawaf apabila wanita itu yakin yang dirinya boleh lakukan ibadah tawafnya dalam tempoh an-naqah yang dikira dalam tempoh 4 jam. Jika wanita tersebut tidak mendapati darah setelah selesai melaksanakan tawaf, maka sahlah ibadah tawaf itu. Ini juga dari pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Yang keenam, dalam satu kaedah fiqh yang terangkan apabila sesuatu menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas. Ini bermaksud sekiranya seseorang didatangi kesusahan dan kesulitan dalam melaksanakan hukum syarak, maka haruslah baginya untuk ambil usaha untuk mengangkat kepayahan tersebut. Akhir sekali, pandangan Maujud Muqabil Al-Hazard dari mazhab Syafi'i yang menjelaskan sekiranya seseorang wanita yang mengalami haid yang bersilang hari ataupun tempoh keluar darahnya tidak melebihi 15 hari, maka perlu dilihat dalam dua hal iaitu fatrah dan naqah. Fatrah al-naqahnya adalah waktu berhentinya darah, iaitu darah bersih dalam dan luar faraj dalam tempoh haid tersebut. Oleh itu, jemaah wanita yang memperolehi waktu niqah ketika dalam tempoh haid sekiranya berada dalam keadaan darurat seperti sudah hampir waktunya untuk pulang ke tanah air atau ingin bertolak ke Madinah, membolehkan baginya menggunakan pandangan Muqabil Al-Hazhar di dalam mazhab Syafi'i ini yang menyatakan bahawa orang yang mempunyai waktu niqah dikira suci untuk melakukan tawafnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Saiful Azin daripada Kasih PH6A. Saya akan menerangkan tentang penangguhan ibadah haji kerana keuzuran berkait dengan kaedah fiqh yang bersesuaian. Menurut pandangan utama dalam mazhab Syafi'i, ibadah haji ini termasuk dalam kategori wajib muwasa, iaitu kewajipan yang mempunyai keluasan waktu untuk mengerjakannya. Dengan maksud seseorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk menunaikan haji ini,
dan dia masih lagi tak diwajibkan secara serta-merta untuk menaikkan haji. Imam Nawawi pernah menyatakan seperti berikut, iaitu dari segi keutamaan bagi sesiapa yang telah sampai kepada tahun berkemampuan untuk menunaikan haji, ia disunatkan untuk tidak melewatkan atau menangguhkannya. Ini bagi memastikan dirinya terlepas daripada bebanan tanggungjawab mengerjakan fardu haji. Keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan secara serta-merta dalam dan bersegera dalam mengerjakan ketaatan. Namun jika dia melewatkannya dari setahun berkemampuan tetapi sempat mengerjakannya sebelum meninggal dunia, maka ia tidak berdosa. Ini berdasarkan keadaan Rasulullah SAW sendiri yang menangguhkan haji ke 10 tahun hijrah tanpa sebarang halangan. Akan tetapi penangguhan tersebut ni mestilah disertai dengan keazaman yang kuat untuk melaksanakannya pada tahun-tahun akan datang. Kemudian seseorang yang menangguhkan pemergian hajinya ke tahun yang lain tanpa sebarang halangan tidak sesekali berdosa jika dia berazam untuk pergi pada tahun-tahun berikutnya. Apatah lagi jika dia menangguhkan pemergian hajinya ke tahun lain disebabkan keuzuran dan tak dapat dielakkan. Seperti sekarang ni kan ada wabak penyakit COVID-19 yang telah melanda semua negara. Seorang penyelidik yang bernama Ibrahim Muhammad telah melakukan kajian pada Februari 2020 dan mendapati bahawa pelaksanaan haji ini ditangguhkan sebanyak 40 kali sepanjang sejarah Islam. Ia berlaku buat pertama kali pada tahun 930 Masihi ketika golongan Syiah Qaramithah mencuri Hajarul Aswad, manakala terakhir pada tahun 1987 disebabkan wabak meningitis. Mantan Mufti Mesir Syekh Dr. Ali Jum'ah pula berpendapat berdasarkan penyelidikannya, musim haji ini pernah ditangguhkan sebanyak 22 kali dan terdapat beberapa musim yang ditangguhkan sepenuhnya dan sebahagiannya adalah penangguhan separa. Penangguhan separa ni bermaksud jemaah haji dari negara tertentu atau dari pihak tertentu ni tidak pergi menunaikan haji, dan jika ditelusuri terdapat pelbagai sebab yang menjadi punca kepada ibadah haji ini tidak dapat ditunaikan atau tidak dapat ditunaikan dalam keadaan yang baik. Antaranya disebabkan kestabilan politik, peperangan, kekacauan dan wabak penyakit. Jadi dalam isu penangguhan haji disebabkan oleh penularan COVID-19, jika pihak yang berkepakaran iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memberikan pandangan akan realiti dan risiko yang bakal dihadapi sekiranya jemaah haji Malaysia tetap menunaikan haji, maka ia boleh menjadi penilaian kukuh dalam menentukan ukuran darurat yang sebenar. Dan terdapat beberapa kaedah yang disebutkan oleh fuqaha dalam berinteraksi dengan situasi darurat atau perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan, antaranya seperti berikut. Antara hadis yang menjadi kaedah fiqh masyhur ialah la darara wa la dirara. Maksudnya janganlah memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, menurut kaedah fiqh al-alawiyat dar'u mafasidi muqaddamu ala jalbi al-masalihi. Maksudnya janganlah menolak kemudaratan itu dan hendaklah didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Jadi kesimpulannya, apabila berlaku pertembungan antara memperoleh kebaikan dan menolak kemudaratan, maka perlu diutamakan menolak kemudaratan. Dalam isu penularan wabak COVID-19 ini pada musim haji tahun ini, maka perlu didahulukan menolak kemudaratan, iaitu dengan menangguhkan pemergian haji. Hal ini disebabkan kemudaratan yang ada bersifat pasti atau sangkaan kuat, iaitu dengan iaitu boleh menggut nyawa, sedangkan kebaikan yang ingin diperoleh iaitu menunaikan haji masih boleh dikompromi kerana ia merupakan wajib muwasa yang harus ditangguhkan, lebih-lebih lagi dalam keadaan darurat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada kesimpulan, yang mana ilmu kaedah fiqh ini muncul atas beberapa sebab. Antaranya adalah terdapat nas-nas yang ditafsir dengan pelbagai nas-nas yang berbentuk umum
berangkumi pelbagai masalah dan nas mutlak yang melahirkan pendapat mengikatnya atau dalam bahasa Arabnya memukayatkannya. Muqayyad ni apa dia? Lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikait dengan sifat tertentu seperti saya memberi contoh hukum memerah anggur. Hukum memerah anggur kita boleh kaitkan dengan kaedah al-umur bil maqasidiha. Setiap perkara bergantung kepada niat. Kerana memerah anggur, jika dia menjadikan anggur itu arak, makanya hukumnya haram. Jika kita menjadikan anggur itu cuka, maka hukumnya adalah harus. Kaedah yang kedua adalah kaedah fiqh muncul ekoran dalil-dalil syarak oleh fuqaha sama ada menjadi pegangan ataupun tidak. Itu yang saya sebutkan tadi, al-umur bil maqasidiha, setiap perkara bergantung kepada niat. Ini diambil kaedah ini diambil daripada hadis Nabi yang terdapat dalam hadis 40 Imam Nawawi yang menyebut innama a'malu bin niat. Setiap amal bergantung kepada niat. Dan para fuqaha boleh menjadikan kaedah ini pegangan ataupun tidak, kerana terdapat fuqaha yang menolak kaedah ini, dan ada juga mazhab-mazhab yang menolak kaedah ini. Yang ketiga, keadaan memerlukan akal fikiran yang mengeluarkan hukum fleksibel bagi menangani cabaran dan persoalan yang wujud dan akan wujud dalam masyarakat. Sebabkan daripada pengembangan zaman yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru, yang menyebabkan ulama memikirkan satu kaedah yang fleksibel bagi menangani cabaran dan persoalan yang wujud dan akan wujud dalam masyarakat. Sebagai contoh yang saya beri adalah hukum orang tawaf dengan menggunakan kursi roda, dan satu lagi, orang yang tidak bermalam di Muzdalifah, yang mana kita boleh menggunakan dua masalah ini dan dua situasi yang berbeza dengan kita menggunakan satu kaedah, iaitu al-masyaqqah tajlibu al-taysir, yang mana kesukaran yang membawa kemudahan. Terusnya kita pergi kepada kepentingan menguasai ilmu usul fiqh. Kenapa, apa pentingnya? Yang pertama, pentingnya adalah penguasaan kepada seluruh perkara furuk. Furuk ni adalah cabang. Mungkin adalah suatu perkara yang susah bagi seseorang, maka ilmu kaedah fiqh berperanan menentukan, membantu menghimpunkan pelbagai masalah furuk yang sama jenis di bawah satu kaedah. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang akan memudahkan seseorang fuqaha itu bagi menghafalnya dan menyelesaikannya. Kedua, ilmu kaedah fiqh ini berperanan memperkukuhkan penguasaan kemahiran fiqh seseorang. Ia dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan cabang fiqh yang timbul dengan membandingkan masalah yang timbul dengan masalah-masalah yang serupa di bawah satu kaedah. Seperti contoh yang saya berikan tadi juga. Ilmu ini membantu, yang ketiga, ilmu ini membantu memahamkan seseorang tentang masyaqqah syariah, iaitu objektif syariat, iaitu maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, nyawa, akal dan lain-lain lagi. Kerana kebanyakan kaedah-kaedah yang fiqh disusun bertepatan dengan objektif syariat, seperti kaedah kesukaran
membawa kemudahan. Kaedah kesukaran membawa kepada kemudahan itu menyebabkan objektif syariat itu tercapai. Itu sajalah daripada saya. Sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.